A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Apa khabar sidang penonton setia Tanyalah Ustaz? Biar tahu jangan keliru. Saya mengharapkan walau di mana jua anda semua berada, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Tanyalah Ustaz kembali bersiaran pada pagi ini bagi edisi Isnin 8 Mei 2023 bersamaan 17 Syawal 1444 Hijri. Dan bagi yang belum menunaikan puasa sunat 6 Syawal, saya doakan semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menghabiskan puasa sunat Syawal insya-Allah, yang mana Nabi SAW gambarkan kelebihannya cukup luar biasa seperti berpuasa sepanjang tahun. Jadi jangan kita lepaskan peluang tersebut. Baik, dan tajuk yang cukup menarik untuk sama-sama kita diskusikan bukan mengenai raya ataupun Aidilfitri, tetapi tajuknya pada pagi ini hadis dan amalan gantian lebih baik. Apakah gantian itu? Dan sama-sama kita akan diskusikan bersama dengan bintang ilmuwan kita pada pagi ini yang telah pun bersama-sama dengan kita, Al-Fadhil Ustaz Zul Ramli Muhammad Razali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Raya Ustaz. Sama-sama. Masih belum terlambat lagi untuk mengucapkan Selamat Raya Aidilfitri, dan dalam keadaan yang kita telah pun melalui tuan-tuan dan puan-puan fasa Ramadan, dan semangat Ramadan tu masih lagi ada dalam diri kita. Hari ini kita nak tengok tentang gantian lebih baik, tentang hadis dan juga amalan, apakah yang akan dikongsikan. Tapi sebelum itu Ustaz, kita mengalu-alukan kepada para penonton yang ingin mengajukan soalan dan juga kemusykilan yang berkaitan topik kita pada pagi ini. Anda boleh sebagaimana biasa ajukan menerusi talian bebas tol yang tertera di kaca TV anda, atau paling mudah tinggalkan soalan anda menerusi ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Dan jangan lupa bagi yang menonton menerusi FB Live, tekan butang kongsi, sama-sama kita bantu sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan Tanyalah Ustaz juga bersiaran serentak menerusi TV3 dan TV9. Dan di TV9 kita lanjutkan 30 minit siaran tambahan hingga jam 8.30 pagi. Jadi terus dia menonton sehingga ke hujung rancangan. Ustaz, mungkin sebagai mukadimah pada pagi ini, hadis dan amalan gantian lebih baik. Mungkin ada sesuatu yang ingin dikongsikan kepada para penonton. Faitafadhal masykur. Okey Ustaz. Terima kasih Dai Anas ya. Juga pada penonton yang saya hormati dan saya kasihi, mohon izin saya mulakan majlis kita dengan kalimat salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon agar Allah lindung saya daripada apa saja bisikan dan apa yang saya tuturkan dan apa yang kita dengar, jauh daripada tipu daya syaitan. Maka saya mulakan dengan a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim. Pohon agar Allah beri berkat ya Allah dalam tempoh kami bersama dalam majlis ini. Maka saya mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita luahkan perkara yang terbaik, dan tidak ada yang lebih terbaik daripada kita memuja Allah dengan pujian yang sempurna. Kalimat yang kita tuturkan adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan insya-Allah sempurnalah sesuatu kunci keberkatan itu saat sama-sama kita mengucapkan salatan wassalaman daimain mutalazimain ila habibina nabiyina syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Alhamdulillah sekali lagi Dai Anas kan, juga para penonton yang sedang duduk dan memperkemaskan duduk masing-masing. Untuk sekali lagi hari yang baru, kita sama-sama dapat memulakan hari harapan kita dengan sesuatu yang baik. Syekh Abu Hasan Usyazili berkata, min alamatin najah fin nihayat ar-ruju'u ila Allah fil bidayat. Tanda-tanda orang yang akan mengakhirkan dengan kebaikan
adalah orang yang kembali pada Allah sejak daripada permulaan. Jadi kita harap permulaan hari kita setelah kita sujud pada Allah, mengikrarkan kehambaan kita pada Allah, maka kita mulakan pula dengan alhamdulillah kita berada dalam sebuah majlis ilmu, dan insya-Allah mungkin perbincangan ini akan jadi lebih meriah. Maka saya kira kita akan membincangkan dari Anas tentang hadis Nabi, dan kalau kita lihat daripada sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami akan kembali. Ya Allah, berilah pahala kepadaku dan gantilah untuk aku dengan yang lebih baik daripada musibahku. Baik, apabila ini yang kita bakal bincangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, pastinya kita sebagai muqaddimah ini kita merujuk kepada matan hadis. Bila kita membuka, bahkan hadis yang sebegini bukan saja terdapat dalam Sahih Muslim, tetapi dalam kitab-kitab daripada kitab-kitab sitah yang lain, kitab-kitab ulama hadis yang lain. Baik, marilah kita mula masuk ke dalam perbincangan kita, dan mohon izin dari Anas, saya membacakan hadis ini daripada Ummul Mukminin Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslim tusibuhu musibah fayaqulu ma amara Allah inna lillah wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafallahu khairan minha. Baik, sebagai permulaan juga, hadis ini kita dapat pada perawi yang pertamanya adalah Ummul Mukminin, ibu kepada orang-orang yang beriman, Ummus Salamah. InsyaAllah mungkin nanti dan ya Anas kita mungkin kembangkan supaya pagi ini kita lebihkan positif dengan kita akan kembangkan menyebut nama-nama orang-orang yang hebat. Dan yang perawi pertama tentulah daripada Ummul Mukminin Ummi Salamah radhiyallahu anha, Allah redha ke atasnya, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak adalah seorang muslim itu yang apabila ditimpakan kepadanya musibah, ma min muslimin tusibuhu musibah fayaqul, maka dia berkata, ma amarallah, apa yang dikata itu sebenarnya apa yang telah diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Apa yang dikata adalah inna lillah wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami ini bagi Allah dan kepadanya lah kami kembali. Kemudian dia berdoa lagi, menyambung doa Allahumma. Kita tahu bahawa Allahumma bermaksud ya Allah tunaikan buat kami, ya, dia alif lam lam ha, letak mim saja. Allahumma stajib, Allahumma ya Allah tunaikan buat kami. Apa yang kami minta adalah berilah ganjaran, berilah pahala pada musibah yang sedang kami lalui, yang telah kami lalui. Dan yang kedua, gantikanlah ya Allah, wa khlifli khairan minha, gantilah untuk aku ya Allah sesuatu yang lebih baik daripada musibah yang sedang aku lalui ini. Maka Nabi memberi jaminan, ya, Nabi memberi jaminan, sebab di awal tu Nabi kata ma min muslimin, maka jawabnya adalah illa, orang itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa akhlafallahu, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan baginya khairan minha, lebih baik daripada musibah tersebut. Jadi insya-Allah saya kira ini kita punya teks perbincangan kita, dan kita harap perjalanan perbincangan kita akan dapat benar-benar mendalamkan kita tentang apa yang Nabi nak sampaikan kepada kita dalam hadis ni, insya-Allah. Masya-Allah, tabarakallah. Demikian antara mukadimah ataupun konteks hadis yang bakal kita diskusikan panjang lebar semestinya bersama-sama dengan para penonton kita yang telah pun mengajukan soalan. Saya ada soalan pertama menerusi sahabat Facebook kita Ismail Maisa yang bertanya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalannya Ustaz, adakah perlu kita mencari hikmah setiap ujian yang datang itu, atau di sebaliknya kita redha sahaja kerana itu kemungkinan gantian lebih baik yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan? Mohon pencerahan daripada Al-Fadhil Ustaz.
Baik, terima kasih kepada Ismail, Encik Ismail Muhammad Isa ya, yang memulakan persoalan yang kita ambil daripada FB sebentar tadi ya. Dan soalan itu menanyakan tentang adakah perlu kita mencari hikmah. Okey, adakah kita itu bila dapat satu ujian kita perlu mencari hikmah, atau kalau tak cari hikmah adalah kita reda saja di sebalik kemungkinan adanya gantian yang lebih baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya suka nak menjawab persoalan ni supaya sebab kalau biasanya dan ya Anas ya, kalau kita mengaji ilmu hadis untuk memahami hadis ya, bukan kita nak membincangkan tentang mustalahul hadis. Maknanya kita nak masuk kepada fiqhul hadis. Hadis kita dah baca, tetapi saya nak faham sebenarnya apa yang ada dalam hadis tersebut. Biasanya mereka akan membincangkan secara istilah. Maknanya perkataan-perkataan yang Nabi sebut itu apa maksud sesuai dengan konteks. Kemudian tak lari juga biasanya adalah membincangkan tentang rawi. Mereka membincangkan sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Ada ulama yang menjadikan ini sebagai cara mereka dalam menerangkan hadis. Dan saya lihat dalam konteks menjawab soalan Encik Ismail Muaisa ya, adakah kita perlu mencari hikmah ataupun redha? Saya kira kalau kita mengambil cara yang digunakan oleh sebahagian besar ulama dalam menerangkan maksud hadis ini, elok kita kenal terlebih dahulu Ummu Salamah itu ya, Ummul Mukminin Ummu Salamah. Sebab di sana insya-Allah mungkin kita akan mendapat jawapan adakah Ummu Salamah sendiri dalam konteks hadis itu, adakah dia hanya dengar Nabi cakap dan dia sampai, ataupun sebenarnya ada sesuatu yang kalau daripada situ insya-Allah kita dapat menjawab soalan Encik Ismail tadi kan. Tak kenal maka tak cinta tak. Jadi kena kenal betul-betul baru insya-Allah kita cinta. Baik, benar, itu perkataan yang memang Dayang Anas ya Allah memilih kata-kata yang saya nak cari tak jumpa. Tapi Dayang Anas jumpa macam tu kan. Muka Ustaz dapat idea tak insya-Allah. Allahu akbar. Baik. Semua yang dikasih sekalian. Jadi kalau macam tu, mari kita tengok latar belakang sedikit walaupun mungkin tak banyak. Ummu Salamah yang meriwayatkan hadis ini, sebab kalau kita tengok ya, matan hadis ini pun sebenarnya pelbagai. Kalau kita tengok dalam pelbagai kitab hadis, ada yang bila doa tu inna lillah wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa khlufli ya, tadi kita bacakan dalam matan seperti kita katakan Allahumma jurni fi musibati wa khlifli. Baik, Ummu Salamah ni penonton yang saya kasih sekalian, rakan-rakan penonton yang saya kasih sekalian, Ummu Salamah ya, dia tentulah mak kepada Salamah ya. Ummul Mukminin adalah ibu kepada orang beriman. Jadi kita semua orang beriman, maka dalam agama kita ada kedudukan tinggi di kalangan wanita yang menjadi isteri Nabi yang disebut sebagai Ummul Mukminin. Baik, Ummu Salamah, tentulah bila sebut Ummu Salamah dia akan ada tiga lah. Yang pertama, Salamah tu siapa? Yang kedua, mesti ada Abu Salamah. Jadi sebenarnya dalam memahami hadis ini juga mengenali ya Ummu Salamah, Salamah bin Abu Salamah, maka juga akan insya-Allah memperkukuhkan lagi kefahaman kita untuk menjawab soalan susah Encik Ismail tadi. Nak jawab nak bagi susah kan. Baik, semua yang dikasih sekalian, Ummu Salamah ya, kita tahu bahawa adalah isteri Nabi dan seorang isteri yang menjadi ibu. Sebab Salamah itu ya, Salamah ni setengah orang sangka dia adalah perempuan. Salamah itu adalah sebenarnya seorang nama lelaki. Baik, Salamah adalah merupakan anak tiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Ummu Salamah yang merupakan ibu sebelum berkahwin dengan Nabi, maka Ummu Salamah berkahwin dengan Abdullah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Kerana kedua-dua Ummu Salamah dan Abu Salamah mereka berkahwin. Ummu Salamah kita tahu bahawa nama sebenarnya adalah Hindun binti Abi Umayyah bin Mughirah Al-Makhzumiyah. So golongan Makhzumi. Mereka daripada kabilah Makhzumi. Dan berkahwin mereka, dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka ini kalau kita nak cerita mungkin dalam sirah mungkin lebih panjang lah, bagaimana perkahwinan, bagaimana kedudukan mereka di sisi Nabi yang begitu tinggi, sehinggalah akhirnya peristiwa hijrah ke Habasyah, peristiwa hijrah ke Madinah. Dan pada saat tersebut berlakulah peperangan, dan Abu Salamah ini
kemudiannya syahid, ya, maknanya peperangan Uhud, kesan daripada peperangan tersebut maka dia luka yang banyak kemudian meninggal dunia. Baik, apabila dia meninggal dunia, maka ketika itu datanglah hadis ini menjadi satu benda yang menjadi fokus, ya. Dalam riwayat Ahmad mengatakan bahawa kalau menurut Ummu Salamah bahawa Abu Salamah dah mengajarkan pada dia, sebab dikata Abu Salamah berkata, aku mendapat satu benda yang paling menggembirakan aku yang diajar aku oleh Nabi. Dan kita tahu bahawa Abu Salamah ini adalah seorang yang merupakan sepupu Nabi, dan merupakan adik-beradik susuan Nabi. Jadi dari segi persemendaannya begitu rapat Nabi dengan Abu Salamah itu sendiri. Dan Nabi memberi pesan kepadanya untuk membaca Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Raji'un, dan kemudian membacakan doa yang kita baca. Dan Abu Salamah berkata bahawa dianya sangat menggembirakan aku. Jadi insya-Allah rasanya kita boleh sambung lagi kot, ya. Panjang lebar lagi Ustaz. Sikit lagi insya-Allah, tapi lepas kaitan tu Ustaz. Kaitan tu. Itu menarik sebab saya pun bila dengar Ustaz cerita, rupanya ada kaitan ni antara dua orang yang cukup besar namanya dalam Islam, dan Abu Salamah dan Ummu Salamah. Saya ingat Salamah tu perempuan, rupanya lelaki. Jadi banyak lagi akan kita kongsikan rantaian daripada apa yang Ustaz kongsikan. Nantikan jawapannya selepas ini. Terus setia menonton Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Kalaulah cukup tikar bantal terasa kantuk, tidak akan susah. Kalaulah hidup sabar tawakal, di mana hidup tak akan gelisah. Saudara, para penonton bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih lagi bersama dalam Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masya-Allah tabarakallah. Kita masih lagi membicarakan hadis dan amalan gantian lebih baik. Jadi bila sebut sabar tu memang senang, tetapi nak melaksanakan implementasi itu satu perkara yang memerlukan mujahadah yang besar. Jadi kita masih lagi bersama dengan Ustaz Zul Ramli Muhammad Razali. Kita nak sambung sedikit bagaimana mujahadahnya seorang insan, Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha. Apakah realitinya yang berlaku dalam kalangan Ummu Salamah, Abu Salamah dan juga keluarga mereka, dan bagaimana kesinambungan kisah yang Ustaz kongsikan tadi. Sedikit sambungan Ustaz. Baik, terima kasih Dai Anas dan rakan sahabat penonton yang saya kasih sekalian. Sebab itu bila kita dapat menjiwai hadis ini daripada perawinya yang melalui sesuatu pengalaman yang secara langsung, seperti yang saya katakan tadi dalam riwayat Ahmad sebagai contoh, menyatakan bahawa dia mengambil ini sebenarnya dia mendapat daripada suaminya, dan suaminya mengajarkan kepadanya tentang doa ini, dan dia mengamalkannya sampailah pada saat, sebab kita mendapati bahawa kisah cinta di antara Abu Salamah dan Ummu Salamah ni sangat harum baunya. Kalau saya boleh berpantun seperti Dai Anas nak berpantun tapi apakan daya, ya, hanya boleh sampaikan kata bahawa kisah cinta mereka sangat indah dan manis. Dan saat itu ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil seorang yang sangat disayangi, seorang yang disayangi bukan kerana hartanya, bukan kerana rupanya, tetapi disayangi kerana agamanya, maka sebab tu dia berkata bahawa kalaulah aku membaca doa ini, terlintas dalam hati dia, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Allah. Seorang yang disebut sebagai as-sabiqun, orang yang ke-11 memeluk agama Islam. Allah. Siapa yang Nabi sebut dia buat, siapa perang dengan Nabi dia masuk, siapa lebih baik daripada Abu Salamah? Tapi dia kata aku tetap membacanya, dan apabila aku membacanya aku mendapati bahawa apabila Nabi menyatakan bahawa illa akhlafallahu khairan minha, apabila Allah menggantikan lebih baik daripadanya, aku mendapati yang mengganti Abu Salamah untukku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi rupanya hikmah, sebab hikmah ni kata bijak pandai dia tak dapat sekarang, tetapi dia dapat nanti. Kemudian kebodohan kita akan dapat sekarang, kita tak akan dapat nanti. Maka sebab tu hikmah kita dapat saat kita bersabar dan melihat apa yang kita dapat, dan Allah gantikan itu sesuatu yang pasti. InsyaAllah tabarakallah. Orang kata apa, kalau saya mungkin mewakili Ustaz lah nak bagi pantun sikit lah bila sebut pasal putus kasih ni Ustaz. Dengan izin Ustaz, tadi dah bagi dia satu pantun. Saya nak tapi tak dapat. Silakan. Baik, dah tulis dah semalam Ustaz. Baik, nak kena sampaikan. Baik,
zaman bukan sebarang zaman. Zaman kini semua berhitung. Makan bukan sebarang makan. Makan hati berulam jantung. Allah, demikian dalam. antara yang boleh digambarkan bagi mereka yang mungkin diuji dengan kesedihan akibat daripada pasangan yang mungkin dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga diberikan kekuatan dan kesabaran. Baik, Anna Mira Ustaz, kita ada soalan yang berikutnya di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika sekiranya mula-mula kita hidup dalam keadaan senang dan kemudian diuji dengan menghadapi sedikit kesusahan, tetapi kita tidak berapa menyukai ujian itu dan tidak bersyukur, adakah ianya dikira tahap keimanan kita berada pada tahap yang rendah? Ustaz, Masya Allah, tabarakallah. Soalan yang mungkin ramai dalam kalangan kita melalui ujian ataupun fasa seperti itu, Ustaz. Baik, Masya Allah ya, dalam kehidupan Ana Maira, orang kata hidup ni seperti pusingan roda lah. Ya, ada masa kita berada di atas, ada masa kita berada pada ada masa kita berada di bawah. Kerana kita sedang hidup di satu tempat yang namanya bukan syurga, yang namanya adalah dunia. Satu masa nanti, ya Allah, saat Allah rezekikan kita untuk masuk dalam syurga, yang saat itu tidak ada sedikit pun, ya, walaupun sebesar zarah, apa yang tidak seronok dalam kehidupan ketika itu. Tetapi itu hanya kita dapat setelah kita mampu melabur sekarang. Seandainya kita gagal melabur sekarang, kerana di sana kalau tak dapat syurga, di satu tempat lagi, yang di sana tidak ada langsung tempat yang kita boleh sandarkan kepala untuk mendapat simpati. Kita tidak akan dapat seseorang yang benar-benar menyayangi, kerana tempat itu namanya adalah neraka Jahannam. Kerana itu, apabila kita sedar hakikat tersebut, ya, saya sedang berada di dunia, dan bila berada di dunia, ada masa kita senang, ada masa kita susah. Maka sebab itulah Nabi sebut dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan ini penting saya kira untuk kita lebih mengukuh kefahaman kita terhadap gantian-gantian yang Allah nak gantikan kepada kita. Kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min, fa in asabahu sarra syakar kana khairun lahu, wa in asabahu dharra sabar kana khairun lahu. Jadi Nabi dah bagi tahu kepada orang beriman, kata Nabi, ajaban li amril mu'min, aku merasa takjub bagaimana Allah melayan orang beriman, kata Nabi. Biar orang yang iman ada dalam hati dia, maka dia berlaku dua keadaan. Tadi kita kata Ana, ya, ada masa kita di atas, ada masa kita di bawah. Ketika kita mendapat sarra, maka yang berlaku pada kita adalah syakar, bersyukur. Syukur yang kita sebut itu lebih baik daripada nikmat yang kita dapat. Kemudian bila kita berada di bawah, kemudian sabar, maka itu lebih baik, kata Nabi SAW. Maknanya kedua-dua tempat itu tak ada satu masa bagi dalam kehidupan orang beriman yang berada dia dalam keadaan tak baik. Dia mesti sentiasa baik. Dan kata Nabi, ini hanya berlaku bagi orang beriman. Kalau orang tak beriman, ketika dia berada di atas pun dia rosak, ketika dia berada di bawah juga dia rosak. Baik, bagaimana keadaan kita? Adakah soalan tadi, adakah kita tak berapa suka dengan ujian tak suka dengan ujian? Adakah bermakna kita tak bersyukur? Adakah makna tidak bersyukur? Baik, sebab itulah kalau kita nak lebih dalamkan sedikit, sebab antara benda-benda yang kita kena faham bila kita kena musibah, ya, musibah itu nanti juga insya-Allah kita harap ada soalan-soalan yang dapat mengembangkan makna musibah itu. Apabila kita kena musibah dulu, nanti kita tengok kategori musibah. Apabila kita ditimpa musibah, kemudian pertama yang kena berlaku adalah redha. Ya, sebab redha ni, kalau maaf saya Da'i Anas, saya kena pakai tangan saya saja. Dia ada lantai dia, dia ada shilling dia, dan di tengah-tengah tu sabar. Jadi package redha ni adalah lantainya adalah redha. Redha ni adalah, dan redha ini kata ulama wajib. Ada redha yang wajib. Apa maksud redha yang wajib? Adalah bagi orang beriman, apabila Allah beri musibah, dia tahu bahawa musibah itu datangnya daripada Allah, maka dia meletak dalam hatinya, aku redha dengan ujian ini.
Baik. Kemudian bila dia redha, hukumnya wajib. Maknanya saya tak naklah redha dengan ketentuan Allah, maka dia sampai pada haram. Dan kalau dalam bab akidah, maka akidahnya dalam keadaan tak pasti. Dia protes. Dia protes pada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kita tahu bahawa kita ni bukan golongan malaikatul a'la, bukan malaikatul muqarrabin, bukan nabi-nabi. Kita adalah manusia biasa. Apabila sesuatu yang kita ada dulu, mungkin kekayaan, mungkin perniagaan yang bagus, tiba-tiba berada di bawah sekarang, dan kita datang perasaan Allahu akbar, tak bestnya lah duit tak ada. Tak bestnya tak sihat. Baik, pada ketika itu dia kena naik di atas sedikit, namanya adalah sabar. Dan sabar ini juga adalah hukumnya wajib. Ya, baik. Apa itu sabar? Ketika itu adalah sabar adalah hati sakit, pedih, perit, tetapi tak keluar pada mulutnya meratus, tak keluar pada mulutnya mengeluarkan perkataan-perkataan yang tak disukai oleh Allah. Dan tingkah lakunya, ya, respon reaksinya tidak menunjukkan bahawa baik. Sebab sabar ini adalah al-man'u. Sebab sabar ni maknanya adalah keupayaan. Memang kita tak suka kita susah, kita tak suka kita sakit, tetapi kita menahan diri kita sampai kita tak sebut pun perkataan, dan orang tak nampak pun yang kita tu tak suka dengan apa yang kita lalui. Baik. Kemudian dia ada redha yang atas adalah saat apabila dia lebih tinggi, adalah apabila dia mampu sampai pada satu tahap bahawa aku suka dengan apa yang Allah tetapkan kepada aku, maka redha ini adalah redha pada tahap yang paling tinggi. Jadi sebab tu redha itu sendiri Dayang Anas, ya, dia sebenarnya dia ada orang kata dia ada cabang-cabang dia. Dan sebab itulah kalau kita kata boleh tak saya tak redha, tapi kalau tak redha yang bawah memang tak boleh, dia mesti redha. Tetapi kalaulah saya sakit, saya suka dengan sakit, itu adalah tahap redha yang lebih tinggi. Maka hukumnya tak sampai pada wajib, tetapi sunat, dan golongan itu hanya golongan-golongan muqarrabin yang tinggi darjatnya. Kalau kita tengok, kita akan jumpa pelbagai senarai dalam kitab-kitab menerangkan tentang perkara ini. Jadi di situ kedudukan dia. Betul. Redha meredai antara kekasih adalah rukun kepada sebuah percintaan, Ustaz. Itu disebutkan oleh kalam pujangga. Jadi kalaulah sang kekasih itu memberikan ujian kepada kita ataupun melakukan sesuatu yang walaupun menyakiti kita, tetapi itulah bahasa cinta seorang yang namanya kekasih, Ustaz. Baik. Tinggi tu nak kena bahas. Baik. Jadi Rasulullah alaihi wasallam Muhammad, kita doakan semoga yang mungkin sedang menonton kita pada pagi ini, Ustaz, yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semoga diberikan jalan keluar dan juga kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita ada Mas Niza untuk soalan yang berikutnya. Di Facebook, benarkah doa-doa manusia yang belum dimakbulkan di dunia ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantikan doa tersebut dengan perkara yang lebih baik? Mohon perkongsian ilmu daripada Al-Fadhil Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah. Ni nak sabar dengan dunia ni, Ustaz. Macam-macam ujian pada hari ni, mehnah dan tribulasi, adakah akan digantikan kelak nanti di akhirat, Ustaz? Masya-Allah, ya. Baik, Mas yang bertanya soalan ini, Mas Niza, ya. Tentu Mas Niza bila dengar hadis tadi, sebab Nabi menyebutkan illa akhlafallahu khairan minha. Sebab di situ ada satu penegasan daripada Nabi, barang siapa baca doa tadi, dia ada 3 rangkap tadi, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Saya harap mungkin rakan-rakan yang mendengar ni boleh membaca bersama dengan saya. Macam Dayang Anas kata tadi, mungkin ada di kalangan kita yang sedang berhadapan dengan saat kita berada di bawah musibah. Dan musibah itu pelbagai. Ada yang mungkin paling kita rasa sakit adalah apabila kita ditimpa sakit, atau mungkin atas sedikit kita berhadapan dengan orang sakit, atau mungkin kita kehilangan dengan orang yang kita sayang. Maka kita sedang ditimpa musibah, kita dalam mood kita sedang ditimpa musibah. Maka mari kita baca doa ini sama-sama, insya-Allah, ya. Kita sebut dengan tulus kepada Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan kepada pengalaman yang telah dilalui oleh Ummu Salamah yang menyatakan bahawa benar apabila aku membaca doa ini, Allah menggantikan untuk aku sesuatu yang lebih baik daripada apa yang aku hilang. Baik, kita sebut 3 rangkap, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kita baca pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma jurni fi musibati. Itu yang kedua, wakhlifli khairun minha, dan gantikan aku yang lebih baik. Baik, maka mungkin soalan daripada Mas Niza tadi adalah untuk kita, orang kata, bolkan perkataan akhlafallahu. Allah ganti. Baik, saya berniaga
untung banyak tapi Masya Allah berada di atas. Berada di bawah, perniagaan saya rugi. Maknanya hilang. Maka adakah kalimat yang kita katakan sebagai akhlafa itu sesuatu yang akan digantikan oleh Allah di dunia ataupun di akhirat? Mungkin saya cuba nak begitulah kun ya. Sebab ulama membahaskan, contohnya Imam Nawawi ketika mensyarahkan hadis ini, dia kata ya, ada benda bila Nabi sebut akhlafallahu, Allah menggantikan, memang dalam hidup ni ada benda yang Allah boleh ganti. Dan gantian tersebut beberapa kategori. Baik, ada benda yang tak boleh ganti. Contohnya, perniagaan kita jatuh. Adakah boleh ganti? Kena jumpa lagi kot ya. Nantikan jawapannya selepas ni Ustaz. InsyaAllah Ustaz macam kita tahu je, kita masa dah time Ustaz. InsyaAllah kita akan berjeda sekali lagi. Nantikan sambungannya, adakah gantian untuk kita itu Allah Ta'ala segerakan di dunia, ataupun adakah ada sesuatu yang lebih mahal harganya di akhirat kelak? Nantikan jawapannya selepas ini. Terus setia menonton Tayangan Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saudara, peribahasa Melayu pernah menyebutkan umpama kayu buruk dipanas, reput di hujan, yang membawa maksud nasib malang yang tidak dapat dielakkan lagi. Demikian antara gambaran yang mungkin sesuai untuk menggambarkan ujian yang diterima, musibah yang dilalui oleh seseorang yang diuji dalam kehidupan. Dan kita nak sambung lagi untuk topik kita, hadis dan amalan gantian lebih baik. Saya masih lagi bersama Fadil Ustaz Zul Ramli Muhammad Rozali. Dan Ustaz, tadi Ustaz kongsikan berkenaan dengan soalan yang diajukan oleh sahabat kita, adakah doa kita yang Allah Ta'ala tak makbulkan di dunia ini, kita rasalah tak makbul, tapi tak tahu, mungkin ada penjelasan di situ. Adakah ada gantian yang lebih baik untuk kita, Ustaz? Baik, pasti ya, sebab kita tahu bahawa Nabi menggunakan illa akhlafa, melainkan orang yang sebut tiga perkara ini, kata Nabi, akan digantikan oleh Allah. Dan tadi sebelum kita berjeda sebentar tadi kan, kita berehat sebentar, kita mendengar bahawa Imam Nawawi membahaskan kalimah ganti itu. Ada benda yang kita katakan perniagaan kita dulu maju, sekarang tak maju, maksudnya itu ujian, musibah sedang menimpa kita. Adakah kita baca doa ni Allah ganti? Baik, ada orang yang meninggal, orang yang dia sayang, suami dia, isteri dia. Baik, doa ini menggantikan. Adakah menggantikan? Ya, kita baca tentang kisah Ummu Salamah tadi, bahawa Allah ganti lebih baik. Itu pasti juga. Baik, maka saya nak buat ringkasan bahawa Imam Nawawi berkata bahawa ganti ni ada yang memang boleh ganti, ada yang benda yang tak boleh ganti. Apa benda yang tak boleh ganti? Contohnya seorang yang meninggal ayah atau ibu. Ya, kita tak boleh dapat gantian lagi. Tetapi adakah bila kita baca doa ini maka Allah ganti? Sebab saya ulang sekali lagi, ada benda yang ada Allah bagi uji dan kita dapat gantian. Ada yang kita baca pun memang tak dapat gantian. Seorang ibu yang meninggal takkan ada gantinya. Maka kerana itulah, semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, inilah yang diterangkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab yang menyatakan bahawa apabila kita membaca ayat Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai pemahaman sebenar makna gantian itu adalah bahawa apabila Allah menyebutkan wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. So, ada tiga benda sebenarnya gantian yang sebenar-benarnya. Sebab contoh ya, Da'i Anas, katalah Ummu Salamah kalaulah menganggap Nabi itu lebih baik gantian berbanding dengan dengan Abu Salamah, maka Nabi juga wafat. Jadi kalau Nabi wafat, maknanya doa tadi adakah tidak mustajab? Maka kita mendapati bahawa walaupun Nabi itu juga wafat, sebab Ummu Salamah dia wafat pada tahun zaman pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Mana pada tahun 60 Hijrah kemudian. Jadi adakah dengan sebab itu doa tadi tidak terpakai? Maka kata Sayyidina Umar Al-Khattab bahawa yang dimaksudkan dengan gantian yang pertama adalah tiga perkara. Salawatun min rabbihim, adalah keampunan yang sangat banyak daripada Tuhan. Maknanya musibah yang berlaku pada seseorang adalah untuk Allah berikan keampunan. Yang kedua, rahmah,
ya, rahmah, ganjaran, pahala dan pastinya syurga. Dan yang ketiga yang terpenting dalam hidup manusia yang kita tak boleh hilang walaupun satu saat, yakni hidayah daripada Allah. Dan orang yang ditimpa dengan musibah lantas menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan berdoa tadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan kekalkan dia berada di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Thumma amin. InsyaAllah, mudah-mudahan kita mendapat ganti yang lebih baik. Kalaupun tidak di dunia, insyaAllah mudah-mudahan ada ganjarannya untuk kita di akhirat, kerana Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Baik, berikutnya kita ada soalan daripada Nur Asikin Ustaz di Facebook. Ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bukan sekadar untuk kematian sahaja, malah perkataan itu juga boleh diungkapkan apabila ditimpa sesuatu yang tidak dikehendaki seperti musibah banjir, kemalangan dan lain-lain. Soalannya Ustaz, bagaimanakah caranya untuk kita mengucapkan perkataan tersebut kepada mereka yang ditimpa musibah dan meyakinkan mereka bahawasanya Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan yang lebih baik supaya mereka tidak rasa kecewa apabila ditimpa dengan sesuatu musibah. Mohon penjelasan daripada Ustaz. Baik, terima kasih Nur Ashikin, ya. Tadi memang sesuai lah. Dan yang Anas sebutkan tadi tentang pantun orang bercinta tadi kan. Sebab tak nama cinta kalau tidak ada asyik, ya. Dan orang asyikin adalah orang-orang yang rindu. Dan dalam golongan asyikin adalah orang yang rindu pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam konteks menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mungkin dalam masyarakat kita agak ada kekangan sedikit. Sebab biasanya kalimat ini kita nampak di band jenazah. Jadi kerana dia hanya ada di band jenazah, maka kita beranggapan bahawa kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hanya untuk orang yang confirm ada dalam van tu. Maksudnya doktor sahkan, ya, sabar jangan sebut lagi dok dan Anas. Kita tunggu doktor kata ya dia dah meninggal dunia, barulah inna lillahi. Baik, itu dalam kebiasaan masyarakat kita. Baik, namun kalau kita melihat kepada takrifan yang dibahaskan oleh para ulama, ya, kita mendapati bahawa mereka mengkategorikan musibah itu, ya, ada yang menyatakan bahawa mereka mentakrifkan berdasarkan kepada hadis riwayat Abu Dawud, ya, kullu syai'in sa'a mu'min fahuwa musibah. Kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, kullu syai'in, setiap benda yang seseorang mukmin itu merasa susah dengannya, itu musibah. Sebab tu tak hairan kalau kita tengok dalam satu musannaf bahawa menceritakan Sayyidina Umar Al-Khattab ketika terputus kasut dia ataupun selipar dia, sandalnya, maka bila terputus maka dia mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maknanya bukan van jenazah lah ni, version yang lebih luas. Maka kita mendapati bahawa ada ulama yang menyatakan bahawa setiap benda yang kita rasa tak best, dan itu dianggap musibah, dan kita dah boleh menyebut kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, adapun itu dalam konteks, ya. Dan apa saja yang lebih teruk daripada itu, tentulah kalau meninggal orang yang kita sayang ataupun perniagaan kita tiba-tiba dalam meeting tiba-tiba perniagaan kita rugi kata bahagian akaun, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tak salah diucapkan pada ketika itu. Dan kerana dia tentu memberikan sesuatu yang tak baik kepada diri seseorang itu. Namun sebenarnya kalimat inna lillahi itu dia bukanlah satu zikir yang hanya dilontarkan oleh lidah kita, tetapi dia akan merawat hati kita saat kita memahami apa yang kita lontarkan pada bibir kita. Maknanya mesti berlaku lontaran hati dengan kefahaman. Apakah kefahaman? Inna lillah, ya, kita menyadari bahawa kita ini adalah bagi Allah, kita ini adalah milik Allah, Allah adalah pencipta kita, Allah yang menentukan takdir kehidupan kita. Itu yang ada dalam inna lillah. Orang yang tahu bahawa Allah yang menentukan, Allah yang mencipta aku duduk dalam bawah takluk tadbir Allah Subhanahu wa taala, maka pada ketika itu dia akan mudah. Sebab itulah Dayanas pada saya lah, ya, bila kita praktikkan benda ini sampai menjadi kelaziman dalam hati, bukan sekadar pada lidah, kita mula nak pergi kepada kebiasaan lidah. Maknanya jatuh barang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, membuang kebiasaan jatuh barang apocot contohnya, ya, kepada inna lillah, tersadung inna lillah, mendapat sesuatu yang spontan inna lillah.
kita dah naik ke satu darjat, satu fasa. Tetapi kita kena pergi ke another level. Apa another level? Memahami bahawa sebenarnya ketetapan itu dari Allah. Aku ni milik Allah. Allah penentu. Dan saat itu, ya, Nur Ashikin, pada saat kita dah mula masuk ke dalam, maka pada saat tersebut dan kita lakukan dalam bentuk latihan, maka pada ketika itu orang yang mengalami musibah tersebut, ketika tekanan itu benar-benar berlaku, dia mampu memikulnya, insya-Allah, sebab dia dah praktis, dia dah latih dah, insya-Allah. Saya suka pada analogi dari Anas, ya. Pemain bola kita berlawan 90 minit kan. Betul dah, Anas? Betul. Sebab saya tengok Anas banyak aktif bersukan, ya. Ya. Tetapi untuk menang 90 minit, berapa lama kita berlatih? Lama, Ustaz. Lama, 9 bulan. Betul. Ya. 9 bulan untuk bermain hanya 90 minit. Yeah. Maknanya ketika kita sekarang tak diuji, dalam keadaan kita tak diuji, maka exercisekanlah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Bisnes yang aku buat dan sekarang sedang berjaya adalah milik Allah, bukan aku punya. Dan kalau itu ketika dia hilang, insya-Allah dia akan nampak. Ini yang disebut oleh, mungkin sebagai penghujung apa yang kita nak bagi kepada Nur Ashikin, bahawa kata Imam Fakhruddin Ar-Razi ketika membahaskan tentang puji-puji pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia kata man kana nadhruhu fi waqti ni'mati ila al-mun'im fakana nadhruhu fi waqti al-bala ila al-mubtali la ila al-bala. Orang yang kalau ditimpa nikmat, maka dia nampak bukan nikmat yang dia sedang pegang, tetapi pemberi nikmat. Nescaya orang ini saat dia timpa ujian, dia tak nampak ujian, yang dia nampak adalah pemberi ujian, yakni Allah Subhanahu wa taala. Maka dia datang pada tahap kesabaran yang hebat, insya-Allah. Allahu Akbar. Mana milik kita, tidak ada milik kita, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi akan kita kongsikan selepas ini. Soalan daripada sahabat-sahabat kita, terus kekal menonton Tayalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi bersama dalam Tayalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dan bintang ilmuwan kita masih lagi bersama dengan kita, Ustaz Zul Ramli Muhammad Rozali, untuk diskusi topik hadis dan amalan gantian lebih baik. Baik, soalan yang berikutnya, Ustaz, datang daripada sahabat kita di Facebook, Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Layakkah kita berdoa agar kehilangan kita diganti dengan yang lebih baik, sedangkan semuanya milik Allah Subhanahu wa taala? Dan yang kedua, bolehkah kita berdoa agar gantian itu diberikan di akhirat kelak, yakni dalam bentuk pahala bersabar, bukannya di dunia? Terima kasih, Ustaz. Dua soalan daripada Intan Zurina di Facebook, Ustaz. Baik, terima kasih pertama sekali kepada Intan Zurina, ya, kerana memeriahkan perbincangan kita. Tanpa penanya, maka tiadalah tanya Ustaz. Betul. Kan? Baik, dalam menjawab persoalan ini, saya kira saya nak pergi yang kedua dulu. Bolehkah kita berdoa agar gantian itu diberikan di hari akhirat kelak dalam bentuk pahala sabar, bukannya di dunia? Baik, bagi orang yang membaca doa tadi, ya, dan kemudian memahami doa tadi, dan dia melalui dalam keadaan redha dan sabar. Redha pada yang kita katakan tadi. Redha bermaksud dia menerima ketetapan Allah. Kemudian dia bersabar. Apa maksud bersabar? Dia mampu menahan diri dia, ya, daripada merespon kepada menjadikan dia melanggar sesuatu syariat Islam, seperti mengata yang akhlak Islam sebagai contoh. Baik, untuk dia pahala di akhirat dah pasti. Setiap orang apabila dia bersabar dengan musibah, pahala di akhirat sebagai gantian itu dah pasti. Maka yang kita mungkin bincangkan adalah soalan yang pertama, layakkah kita berdoa agar kehilangan kita digantikan dengan lebih baik, sedangkan semuanya milik Allah? Baik, semua yang saya kasih sekalian, saya ulang sekali lagi, apabila kita menyebut doa dengan kefahaman tadi, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, Allah makhlufli, Allah ma'jurni fi musibati wa khlifli khairum minha, ya, kita dapati bahawa pahalanya tetap dapat. Itu kena simpan.
yakin bahawa pahalanya tetap dapat berdasarkan kepada apa yang Allah sebut dalam Al-Quran, yang Allah katakan tadi, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan kemudian adakah kita ni layak pula mendapat gantian dunia sebab Allah ambil dan Allah bagi? Maka jawapannya adalah dalam hadis ini Nabi menyebutkan bahawa dia layak mendapat gantian di dunia. Jadi tak salah kalau kita minta, ya Allah, perniagaan aku dulu aku maju, sekarang aku rugi, maka ya Allah ganti aku lebih baik. Maknanya kalau dulu untung 1 juta, sekarang ganti lebih baik untung 2 juta. Adakah kita telah menganggap kita dianggap tidak beradab dengan Allah? Maka tak dianggap beradab dengan Allah, sebab yang diminta hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Selama mana kita minta hanya pada Allah Subhanahu wa taala, selama itulah tidak pernah ada salahnya, walaupun yang mengambil adalah Allah, yang mengganti juga adalah Allah. Betul. Itu yang kita faham dengan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itu soalan yang kedua, Ustaz. Baik, soalan yang pertama, layak kita berdoa agar kehilangan kita. Saya sudah ada tadi, Ustaz. Baik, bila sebut tentang kehilangan ni, Ustaz, ada tambahan sedikit, Ustaz, tentang kehilangan orang yang dikasihi ni kadang-kadang satu perkara yang orang kata apa, hati terkenang mulut menyebut. Mungkin dalam waktu itu mungkin boleh sabar, tetapi orang kata apa, nak meletakkan kesabaran yang besar dalam jiwa ni memerlukan kekuatan yang besar juga, Ustaz. Sebab ada satu kisah yang pernah berlaku. Seorang jemaah dia kata, Ustaz, saya bila arwah suami meninggal, dia kata saya nampak lagi bayang-bayangan itu. Bukan kata apa, igawan yang bersama dengan suami itu masih terbayang-bayang, nampak dia naik motor, bawa saya petang-petang dan sebagainya, untuk melupakan itu, Ustaz. Mungkin ada sedikit panduan daripada Ustaz. Kita kena ingat ya, musibah ini kenapa dia sangat penting menyebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang bila ditimpa musibah, sebab ada syaitan ni, dan Anas ya, ada syaitan ni banyak dia punya banyak dia punya section department dia kan, level department. Kalau masuk office dia lebih besar daripada TV3 TV9 ni, daripada media prima ni ya. Dan salah satu section yang sangat berperanan di kalangan hierarki syaitan adalah syaitan yang pergi pada orang yang ditimpa musibah. Maka syaitan ini, kalau kita tengok namanya disebut dalam kalau kita tengok Talbisu Iblis, Ibn Jauzi menuliskan tentang nama jenis syaitan yang menjaga bab musibah ini. Nama syaitan itu syaitan Thabar. Ya, Thabar. Dan saya mungkin nak menyebut syaitan ini adalah syaitan 911. Ya, 911 911. Sebelum kita telefon bomba, dia mari dulu. Ya, sebelum bomba datang, dia datang dulu. Siapa saja yang sedang ditimpa musibah, maka syaitan yang namanya Thabar akan datang kepada dia. Dan syaitan ini, dia punya kerja dia, MO dia, modus operandi dia senang saja. Dia akan menyerkup pemikiran orang yang ditimpa musibah sehingga dia tak nampak lain melainkan musibah. Allah. Dia cakap musibah, aku ni kena tipu, contohnya. Itulah zikir ratib dia. Ya? Bala. Wah, tu susah ni. Aku dah cari dapat 10,000 punya banyak. Kita akan dapati, sebab tu kita akan dapati dia punya pattern orang yang diserkup ni, dia akan mengulang benda yang sama. Ya? Teruklah aku ni, tak berguna aku ni, aku kena tipu dan segala macam. Dan sebenarnya dia sedang diserkup oleh syaitan Thabar. Dia tak nampak. Dan sebab itulah kata ulama, kenapa apabila Nabi menyuruh kita menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sebab dia sebenarnya nak mengangkat serkup tadi. Sebab bila dia serkup dan kemudian dia akan jadi, orang kata apa, snowball. Ya, snowball proses. Maknanya dia makin besar, serkup makin besar. Daripada satu kesakitan kecil kita kembangkan, syaitan kembangkan lagi, besarkan lagi, kuatkan lagi, sampai kita akhirnya rasa bahawa satu ujian itu bahawa kitalah paling teruk dalam dunia ini. Sebab tu psikologis memberitahu bahawa manusia ini, dalam konteks kita, saya nak gabungkan antara apa yang dikatakan oleh Ibn Jauzi dalam Talbisu Iblis tadi, menyatakan bahawa akan ada manusia yang dia akan rasa bahawa dia seoranglah yang paling menderita dalam hidup. Akulah dalam semua manusia berapa bilion dunia ni, aku yang paling kena uji, paling berat. Paling berat sekali. Dia akan sentiasa menghidup sebagai seorang aku ni mangsa. Maka dia sebagai seorang reaktif disebut ya. Bila dia berada pada kelompok reaktif, maka syaitan akan serkup pemikiran dia takkan nampak
Maka sebab itu sebenarnya kata ulama, saat orang tu faham inna lillah wa inna ilaihi rajiun, dia sebenarnya mengangkat serkup itu ataupun skel tadi yang syaitan duk main, duk jingle dalam telinga dia, main, maka disebut inna lillah, maka putus, maka menyebabkan dia akan nampak sebenarnya masya-Allah takdir Allah. Dia akan nampak hikmah dan kebijaksanaan. Jadi sebab itulah zikir ini, doa ini sebenarnya sangat berguna untuk kita. Sebab itu berkat bila kita sebut kalimah Allah tu Ustaz. Jadi masya-Allah tabarakallah, hadapilah dengan penuh ketenangan dan kesabaran. Baik, berikutnya Ustaz, kita ada soalan yang berikutnya di Facebook. Sahabat kita yang bertanya menerusi paparan skrin pada ketika ini, kita ada soalan daripada Aisyah Ica yang bertanya, baik, bagaimanakah dengan mereka yang sering merungut dan menyalahkan takdir, seakan-akan tidak menerima apa yang telah terjadi kepadanya? Itu boleh menjadi suatu asbab kepada tidak tertunainya gantian yang lebih baik seperti mana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon pencerahan Ustaz, insya-Allah tabarakallah. Baik, ini soalan yang cukup menarik Ustaz. Saya teringat dulu masa kita ramai-ramai diuji dengan COVID-19 Ustaz. Sekarang pun masih ada lagi, cuma dengan ramai yang duduk berkampung dan sebagainya, ujian yang kita tak pernah terbayang Ustaz di minda kita. Jadi mungkin untuk meredakan sedikit tekanan itu Ustaz, penjelasan. Baik, sebab itulah terima kasih kepada Aisyah ya. Aisyah dan semua rakan-rakan penonton yang lain. Kerana itulah Allah berikan satu perintah kepada kita sebab kita duduk di dunia. Saya ulang sekali lagi. Kita kadang-kadang kita terlupa bila kita tak nak diuji, kita terlupa yang kita sedang berada di dunia. Dan nama lain bagi dunia adalah Darul Ibtila. Namanya adalah tempat yang sedang kita pijak ini, namanya adalah dar, negeri ataupun rumah ibtila, ujian. Ya, kita sedang duduk dalam bilik peperiksaan, jangan marah bila datang kertas soalan. Apa tanya sampai 100 soalan ni kan? Dan baik, tetapi jangan risau orang yang diuji, sebab anda akan hanya ada masa, sebab orang diuji dia bagi masa kan? Oh, sejam, 2 jam. Selepas itu dah habis ujian. Tetapi apabila kita mendapati apabila kita diuji, maka Allah beri satu perintah. Perintah itu namanya perintah sabar. Sebab sabar adalah perintah daripada Allah dan hukumnya adalah wajib. Jangan kita kata sabar ni option je untuk aku nak sabar, boleh tak sabar pun tak apa. Ya, maknanya sebab itulah bila kita faham dan kita faham tentang ilmu agama Islam, ya, apabila kita diuji wajib kita bersabar. Dan apabila kita bersabar, saya ulang balik definisi sabar yang diberi oleh ulama, ya, hati memang tak best. Sabar ni hati dia memang tak best. Apa tu bahasa bakunya, bengkak. Dia memang dalam keadaan tak best, tak senang, ya. Tetapi dia tak keluar pada rungutan. Sebab tadi Aisyah tanya tentang merungut. So apabila seorang merungut, ya, sama ada rungutan itu hari ini kita cakap, ataupun rungutan hari ini orang keluar dalam luahan apa saja, di media sosial. Baik, apabila kita keluarkan sesuatu, maknanya pada ketika itu dia telah melanggar hukum sabar. Maknanya setiap rungutan itu berdosa. Setiap kita tulis dan kita cakap itu adalah dosa yang kita tempah. Dan kita tahu bahawa kita sedang dimanipulasi oleh syaitan sabar. Ya, kita sedang biarkan diri kita ditunggang oleh syaitan sabar. Kita tak nak keluar sebab kita layan, sebab hawa nafsu kita memang hawa nafsu kita rasa bahawa kita tercabar. Bila kita tercabar, sebab manusia ini, kalau kita tengok Sigmund Freud pun kata bahawa manusia ni ada super ego, ada ego untuk protect diri dia. Dan ketika itu syaitan memanipulasi dan kemudian menunggang. Maka sebab itu pada saya, kita nak tak nak, ya, sebab sabar ni, sebab itulah dalam kalimat ulama adalah mujahadah. Ya, nak tak nak kena mujahadah, melatih mujahadah. Memang kita sedang geram, tetapi kita lawan rasa geram. Memang aku nak cakap kat dia, tapi aku tahan diri, sebab kalau aku cakap benda tersebut melanggar akhlak dan adab Islam. Macam kita dengan mak ayah kita, kita mungkin dengan pasangan kita, kita nak cakap, tetapi sebab sabar menjadikan kita tak cakap. Itu sabar. Adapun redha yang tinggi, ya, sebab redha ni saya ulang sekali lagi, Dai Anas, ya, redha yang lantai adalah kita terima kehendak Allah. Redha yang di atas adalah kesakitan itu tak sakit lagi dah. Ya, itu redha yang di atas.
Adapun redha yang di atas adalah ketika kita tahu bahawa dia adalah ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita menerima. Bahkan kalau kita tengok dalam tulisan para ulama, Umar ibnu Abdul Aziz, dia tak nak hilang benda tersebut sebab itu takdir Allah. Aku tak nak apa yang Allah tentukan kepadaku ni dia lari daripada aku. Maka kan itu masya-Allah, dia sakit, dia okey, dia sakit. Kita masih, ya Allah, kenapa aku sakit? Tetapi Allah, ini ketetapan engkau, maka mesti ada mujahadah. Maka sebab tu kata kunci untuk berhadapan dengan hidup apabila ditimpa ujian untuk mendapat sabar, tak lain dan tak bukan adalah mujahadah. Dan saat kita tidak mujahadah, maka kita akan tewas. InsyaAllah, tabarakallah. Jadi sabar ni apa? Tidak marah terhadap sesuatu yang kita tidak suka, tahan lisan kita, tidak mengadu, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang telah kita kongsikan dapat kita sama-sama ambil manfaat, dan insya-Allah kita akan tamat di TV3. Kita akan sambung lanjutan diskusi 30 minit siaran tambahan di TV9. Terus setia bersama dengan Tayalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tayalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang pernah hilang dalam milikan kita? Apa yang pernah kita merasakan kekecewaan yang besar dalam hidup, semua itu adalah bahasa cinta daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Teruskan bersabar, banyakkan kembali kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana tidak ada milik kita, semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita masih lagi bersama Ustaz Zul Ramli Muhammad Razali untuk sambungan diskusi topik kita, hadis dan amalan gantian lebih baik. Baik Ustaz, bila sebut gantian lebih baik ataupun sabar dengan ujian, ada beberapa situasi, antaranya ialah bersabar dengan orang yang mungkin pernah berhutang dengan kita dan mungkin telah meninggalkan dunia ini Ustaz, tanpa dapat kita kesan, dan kita punya harta juga tak dapat nak diambil kembali Ustaz. Jadi mungkin dalam bab hutang ni sensitif sikit Ustaz nak sebut, tapi itulah realiti yang mungkin berlaku kepada sebahagian daripada kita. Sedikit pencerahan daripada Ustaz. Baik, kat situ dia ada, sebenarnya ada beberapa orang kata perkara lah yang kita kena lihat ya. Yang pertama adalah hak kita ya, terhadap harta. Dan sekiranya seseorang itu berhutang, maknanya itu tetap menjadi hak. Kalau kata orang berhutang dengan kita, maka itu hak kita yang kita ada hak untuk menuntutnya, dan tak dianggap sebagai seorang itu tak redha, tak sabar kalau dia menuntut hak dia sendiri. Betul. Sebab agama Islam ni adalah agama yang menjaga hak-hak manusia. Ya. Jadi kerana itu apabila seorang tu berhutang, maknanya hak kita masih ada. Jadi tak boleh kata yang tak sabar kah? Kan? Mana redanya? Tak ada sabar kan? Dia tak ada kena-mengena. Ya. Namun untuk kita, sabar itu tetap wajib. Sebab katalah kes yang Ana sebutkan tadi, kalaulah sekiranya orang tu dah berhutang, meninggal, tak dapat dikesan, dan kemudian kita pakat tak sabar. Dan bila kita tak sabar, maknanya kita tak sabar bermaksud dah mula keluar kat mulut dah. Dah tulis kat Instagram, dah tulis kat IG, media sosial dah keluar segala macam. Dan ketika itu kita dah tak nak sabar. Dan adakah duit kita dapat bila kita hentam-hentam tu keluar dapat alhamdulillah ya. Dapat beg kuning kita dapat alhamdulillah. Sebab apa? Tak dapat juga. Jadi apa yang kita sedang menjadi, kita jadi mangsa. Betul. Kita menjadi mangsa kerana kita ketidaksabaran kita. Sebab Allah bukan saja-saja suruh kita sabar untuk menyakitkan kita, tetapi untuk kita berhadapan dengan kesakitan, untuk boleh meminimalkan kesakitan, supaya apatah lagi dalam konteks kita sebutkan tadi, jangan syaitan mula menunggang kita. Jadi sebab tu sabar adalah bagaimana perasaan hati kita, redha adalah sampai saat kita tenang. Namun hak kita boleh uruskan. Mungkin kita cari keluarga dia, kita cek mana ada tak peninggalan. Namun kalau jumpa akhirnya tak ada, maka kita ada pilihan. Sama ada kita nak cakap aku halalkan, nanti di hari akhirat aku tak nak minta dah, ataupun aku tak halal, nanti kita jumpa kat akhirat. Jadi kita ada dua pilihan. Namun pilihan itu kita sendiri, setiap pilihan kita dia akan ada dia punya risiko dia. Apabila kita halalkan, Allah akan gantikan itu pasti. Ya, kalau tidak kita Allah tunggu ke akhirat lah. Hang nak tunggu ke akhirat tengok ya. Berat tu. Jadi 10,000 kita tu memang Allah nak ganti sebenarnya, dengan sebab orang tu buat pelari kita. Allah nak bagi mungkin
bagi 1 juta. Tetapi kerana kita marah Allah, maka Allah tak bagi 1 juta yang Allah nak bagi kat kita. Maka the best adalah sabar. Dan kalau orang tu dah dalam keadaan tadi, kita boleh buat pilihan pertama, mana aku redha ajalah. Aku redha ya Allah, ya. Walaupun berat, ya, tapi aku redha. Tapi tiba-tiba ada anak dia datang, nampak muka anak dia kan, dan kita tengok Masya Allah tengah berwaris dengan mengagihkan harta-harta kekayaan, dan masa itu tak jadi masalah. Adapun yang kedua tadi, kalau kita tak redha, itu juga pilihan kita. Aku nak tuntut hari akhirat, boleh tuntut, tapi ingat hari akhirat dia tak sama macam mahkamah dunia. Hari itu Masya Allah, kalau kita dapat skip 1 saat berada di padang mahkamah Allah, itu kita nak sebenarnya. Sebab itulah ramai orang memaafkan manusia supaya dia dimaafkan oleh Allah. Ramai orang menghalalkan hutang manusia kerana dia juga berhutang di tempat yang lain. Maka biasanya orang yang baik di tempat ini, maka dia akan baik di tempat yang lain. Dia akan dapat habuan tu, insya-Allah. Allahu akbar, masya-Allah, tabarakallah. Jadi redakan kemarahanmu dengan menjadi orang yang redha dengan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mentari senja berikutnya, Ustaz. Walaupun belum senja, tapi ada soalan daripada mentari senja pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah dikira ikhlas jika kita mengharapkan gantian bagi sesuatu musibah yang menimpa? Bagaimanakah untuk lebih ikhlas di dalam musibah itu? Sekian, terima kasih. Ringkas soalannya, tetapi cukup menarik untuk kita bahaskan, Ustaz. Baik, Mentari Senja tentulah bukan nama sebenar, kan? Nama pena, nama pena, masya-Allah. Baik, adakah kita tu tak dianggap ikhlas sekiranya atas kita minta gantian, ya? Macam tak ikhlas, maknanya tak ikhlas dengan ujian itu. Baik, sebab itu kita kena lihat makna ikhlas itu, ya. Apa makna ikhlas? Ikhlas bermaksud, kalau bahasa mudahnya orang Arab ni khalas. Ya, kalau kita beli barang, lepas tu dia tak nak tawar lagi, dia kata khalas, selesai. Hadza 10 riyal khalas. Maknanya nak minta 9 tak dapat lagi dah. Maksudnya ikhlas adalah seorang itu yang dalam hatinya habis melainkan hanya tinggal Allah. Baik, maknanya sekarang ni tonggaknya adalah Allah dalam hati kita. Baik, bila kita faham bahawa Allah yang mengambil rezeki kita, ya, sebab ikhlas adalah tentang tonggaknya adalah Allah. Allah mengambil rezeki kita, dan kemudian sekarang kita juga minta pada Allah, bukan minta pada orang, bukan minta pada makhluk, tapi minta pada Allah, ya Allah, gantikan aku. Jadi kita dapati bahawa atas benda yang telah berlalu itu kita sandar pada Allah, atas gantian kita sandar pada Allah, maka dia tidak menghilangkan makna ikhlas, sebab ikhlas adalah artinya habis hanya kerana Allah. Jadi tak salah sama sekali, sebab kita dalam batas tersebut. Ini yang disebut oleh Sayyidina Omar pada orang yang bila dilihat Sayyidina Omar kan berikhtiar, orang kata tak redha ke, ya, sebab bukankah Allah telah mentakdirkan kamu satu perkara? Maka Sayyidina Omar kata, aku lari daripada satu takdir kepada satu takdir yang lain. Aku memilih pada satu takdir yang lain. Maknanya tetap pada Allah, maka dia tetap ikhlas. InsyaAllah, tabarakallah. Mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita yang bertanya. Dan berikutnya, Ustaz, kita ada lagi sahabat di Facebook untuk soalan yang berikutnya, Syahiralia Muhammad. Baik, pepatah pernah menyebutkan sudah jatuh ditimpa tangga. Saat diuji dengan kematian orang tersayang seperti ibu bapa, keruntuhan rumah tangga, kehilangan pekerjaan dan penyakit, bagaimanakah untuk seseorang itu bangkit, tidak menyalahkan takdir biarpun bertalu-talu dugaan dan ujian yang melanda, kerana percaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menguji seseorang itu di luar batas kemampuannya. Ustaz, terima kasih. Dia ada emoji sedih, Ustaz, beserta dengan bunga, Ustaz, insya-Allah. Insya-Allah. Syahiralia, ya, Syahiralia. Baik, benar, Allah yang mencipta kita, Allah yang menetapkan ketetapan untuk kita. Maka ada di kalangan manusia ini yang Allah uji dia dengan bukan ujian, tetapi ujian yang bertimpa-timpa, ya, yang disebut sebagai mengalami siri ujian. Ya, dah satu jatuh, ditimpa tangga pula, kemudian ada lagi. Adakah itu tidak berlaku? Ya, ianya berlaku dalam sejarah ataupun kehidupan seharian manusia. Ada orang yang macam tu. Kerana itulah apabila seseorang itu diuji, tak kiralah diuji itu maknanya satu ujian atau ujian yang bertimpa-timpa, maka sebab itu dalam Al-Quran ada yang menyebut isbiru wasabiru warabitu, ya. Ada yang Allah kata isbiru, sabar, ada Allah kata sabiru, ya.
Ini adalah untuk contoh ayat-ayat kepada orang yang ditimpa satu ujian atau orang yang ditimpa dengan ujian, lepas ujian satu ujian dengan satu ujian yang lain. Maka sebab itulah supaya jangan kita ni digonggong ataupun ditunggang oleh syaitan. Itu yang paling takut. Sebab dalam hidup ni apabila kita ditunggang oleh syaitan, maka ketika itu yang saya ulang balik ya, syaitan ni dia akan serkup kepala kita dan kita akan fikir benda yang sama, kita akan cakap benda yang sama, kita akan rasa benda yang sama, kita nak luah benda yang sama, dan akhirnya makin lama sebenarnya kita sedang spiral down, makin dalam, tapi makin besar. Maka sebab itu mungkin untuk saya lah dan rakan-rakan, apabila kita membaca doa tadi, ya, kebaikan daripada doa tadi adalah menyebabkan kita faham triangle ujian. Sebab ujian ni dia ada punya diagram dia. Kalau saya nak buat triangle lebih kurang macam ni lah ya. Mungkin rakan penonton nampak ya. Di atas puncak triangle itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tak berlaku sesuatu perkara. Qul lan yusibana. Katakanlah lan, Allah kata tidak sama sekali. Lan, Allah kata tidak sama sekali. Yusibana, memberi musibah kepada kamu, melainkan apa yang ditetapkan oleh Allah. Maka sebab itu bila kita ditimpa satu musibah yang kemudian bertimpa-timpa, kita kena ingat triangle ini. Yang memberi musibah adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Anas, kita biasa dengar orang cakap kan, rezeki tak salah alamat, dan kita senyum. Kenapa? Sebab Masya Allah, sebab baru dapat bonus, mungkin dapat berniaga untung, dan kita cakap rezeki tak salah alamat. Tetapi ada satu benda yang juga tak salah alamat, adalah ujian. Allahuakbar. Ujian tak salah alamat. Kenapa aku tak kena orang sebelah rumah? Kenapa aku tak duduk orang kursi sebelah? Tak, dia tak salah alamat. Dia hantar direct tepat, sebab yang beri adalah Allah. Betul. Dan apabila Allah dihantarkan kepada ujian yang tak salah alamat, Allah itu tidak pernah akan beri satu ujian melainkan Allah Maha tahu bahawa dia mampu memikul ujian tersebut. Ya, kita kena sedar bahawa sebenarnya aku tak diuji oleh Allah, melainkan Allah memang tahu, Maha tahu Allah, bahawa aku mampu untuk memikul ujian tersebut. Maka triangle yang kedua adalah Allah nak kita cari kekuatan untuk memikul ujian tersebut. Jadi ketika kita diuji, jangan tengok ujian, tengok kekuatan. Sebab setiap manusia tak lahir melainkan bersama dengan kekuatan-kekuatan. Jadi apabila manusia mencari kekuatan, maka dia akan cari daya sumber. Macam mana akal aku, sebab akal adalah kekuatan. Bagaimana emosi aku, sebab emosi adalah kekuatan. Jadi cari daya sumber, insya-Allah ujian dapat kita harungi, insya-Allah. Allahu akbar, insya-Allah, tabarakallah. Seperti berlayar di samudera ataupun lautan yang luas, pasti ada ketikanya gelombang ataupun ombak yang memukul bot ataupun kapal yang kita naiki. Baik Ustaz, banyak lagi akan kita kongsikan. Untuk gantian lebih baik, terus kekal menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali bergabung selepas ini. Anai-anai di tanah rekah, mari dikais menimba hari. Masa suka ramai berdekah, waktu menangis seorang diri. Itulah lumrah dalam kehidupan. Kawan ketawa senang dicari, kawan menangis seorang diri. Para penonton, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lagi bersama Fadil Ustaz Zul Ramli Muhammad Rozali untuk kita meneruskan sehingga ke akhir siaran kita pada pagi ini. Masih lagi kita berbicara hadis dan amalan, gantian yang lebih baik. Dan kita ada soalan yang berikutnya Ustaz, daripada sahabat kita Faz Ismail di Facebook. Adakah boleh digunakan lafaz istirja' pada makhluk lain seperti haiwan atau selain orang bukan Islam? Terima kasih Ustaz dan Dain. Biar tahu jangan keliru. Baik ya, kalau kita lihat dari Anas ya, pada syarah Imamun Nawawi sebagai contoh, dalam membahaskan hadis yang kita bincangkan ini, dia bawa banyak hadis lagi sebenarnya ya. Ada yang ada dalam hadis Abu Musa Al-Asy'ari yang kemudian diceritakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang seorang yang Allah ambil anaknya, kemudian Allah bertanya kepada malaikat sedang Allah Maha tahu, dan kemudian bagaimana, dan kesimpulannya adalah maka Allah malaikat berkata dia bukan sekadar mengucap innalillah, tetapi dia ada perkataan sebelum innalillah adalah dia menyebut kalimah alhamdulillah, kemudian innalillah wa inna ilaihi rajiun. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kata banalah untuknya sebuah syurga, rumah dalam syurga, dan namakan baginya rumah tersebut adalah syurga itu adalah istana, itu namanya adalah rumah ataupun istana yang dipanggil sebagai alhamd, pujian. Baik.
pelbagai. Dalam konteks penerangan beliau, maka sebab babnya adalah apa yang kita kata kepada orang mati dan apa yang kita kata ketika orang itu mati. Baik, ada dua benda yang dibincang. Apa kita kata kalau kita menziarahi orang mati, maka dia suruh banyak sebut la ilaha illallah, ya. Lama sikit la ilaha illallah. Kemudian apa yang kita kata bila orang itu mati, kita kata innalillah. So dalam konteks ini, maknanya bila kita faham konteks ini, kalimat innalillah ialah bukan refer kepada orang itu, tetapi musibah yang sedang kita terima. So apabila musibah yang kita terima, dia makna bukan tentang orang, tetapi tentang rasa hati kita. So bila tentang rasa hati kita, kita dah boleh sebut apa saja macam kita katakan tadi. Oh, mungkin dengan sebab kucing kita, dan kemudian dia memberi kesan kepada kita, innalillah adalah untuk diri kita, bukan untuk orang tu, tetapi adalah untuk kita. Sesungguhnya kita bagi Allah, ya, kita ni bagi Allah, sebab kita nak bagi tahu bahawa dia yang meninggal, tapi kita ini adalah bagi Allah, dan dia juga include sebab dia adalah kita, dan kepadanya kita kembali. Jadi sebab tu kalimah istirja, ya, istirja, yakni kalimah inna lillah wa inna ilaihi raji'un adalah kalimah yang boleh kita sebut untuk sebarang musibah yang sedang menimpa kita, tak kira daripada apa yang datang kepada kita, sebab dia bukan tentang orang itu, tentang kita berhadapan dengan musibah. InsyaAllah, tabarakallah. Jadi mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita bertanya. Dan berikutnya Ustaz, kita ada Mazni Hasan di Facebook. Baik, seandainya kita kehilangan seseorang atau sesuatu, tetapi kita tidak memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar digantikan dengan yang lebih baik, adakah Allah Subhanahu Wa Taala tetap juga menggantikan untuk kita dengan yang lebih baik atas kehilangan itu? Ustaz, mohon pencerahan. Baik, maknanya kalau bahasanya Mazni, ya, bukan begitu maksud Mazni, maknanya Allah tak payah sebut innalillah pun, nanti Allah ganti juga. Ya, tak payah doa pun Allahumma jurni, ya, fi musibati, ya, wa khlufli ataupun wa khlifli khairan minha, maka Allah akan ganti juga. Baik, sekiranya, ya, dia sebut itu adalah kerana apa? Sebab Allah tak perlu pun doa, sedang kita tahu doa ni sekarang. Maka kita takut, sebab bila Allah beri dua cara. Ya, Allah beri kepada seseorang hamba dengan dua cara. Satu, Allah beri dengan rahmat dan berkat. Ya, Allah ganti dengan rahmat dan berkat. Dan Allah boleh beri pada seseorang yang mungkin dia sombong, dia derhaka pada Allah, dia tak percaya pada Allah, dan kemudian dia tak percaya pada gantian daripada Allah sebagai contoh, maka Allah boleh beri cara yang kedua, dan cara ini yang paling menakutkan. Apa dia? Allah boleh beri secara istidraj. Dan bila Allah beri pada si istidraj, maknanya aku dapat ganti pun, aku tak minta pada Allah pun. Kita cerita kat orang, beria sangat duk sembang hari ni, ya, kita tak minta pun Allah bagilah, kan. Baik, kita takut beri itu bila kita tengok dengan neraca ilmu ataupun suluhan ilmu, rupanya berinya Allah itu pada kita atas dasar istidraj, bukan nikmat. Bukan nikmat. Sebab apabila kita berdoa, sebab doa adalah simbol seorang hamba kepada Allah. Dia bukan sekadar oh ya Allah, tak. Dia sedang duduk. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sangat suka orang berdoa, sebab dia sedang meletakkan dirinya sebagai seorang hamba. Dan sebab tu bila dia meletakkan diri seorang hamba, maka Allah nak berikan kepadanya. InsyaAllah. InsyaAllah, tabarakallah. Jadi Ustaz sebut tadi doa adalah manifestasi, istilahnya di tempat manifestasi kehambaan. Kerana perkara yang kita minta tu Allah Ta'ala Maha mengetahui. Jadi kita serahkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, aturkan untuk kita. Baik, Al-Syal Ustaz, kita ada soalan yang berikutnya di Facebook. Apakah doa malaikat kepada mereka yang bersedekah di awal pagi sebagai gantian yang lebih baik kepada mereka yang suka berinfak? Dan yang kedua, siapakah golongan yang mendapat doa daripada malaikat? Mohon Ustaz kongsikan biar tahu, jangan keliru. Baik, terima kasih Al-Syah. Dan ini macam seolah-olah orang kata call to action, CTA lah, ya. Call to action maknanya kalau kita tu percaya kepada Allah, rezeki kita bukan kita punya hakikatnya, tetapi hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, maka ada dalam pemikiran kita setiap pagi adalah siapa aku nak tolong orang pada hari ini. Siapa yang aku boleh infak dan sedekah pada hari ini. Jadi sebab tu orang yang Nabi mengajar satu benda yang sangat positif dalam hidup, sebab erti hidup bukan pada menerima, tetapi erti dan nilai hidup pada memberi. Dan dia bermula daripada mindset kita sekarang. Mungkin para penonton sekarang ni yang duduk di rumah tak keluar daripada rumah lagi, tapi mindset
dalam diri kita di awal pagi adalah siapa yang aku nak sedekah pada hari ini, siapa yang akan dapat faedah daripada aku. Mungkin kita pergi sarapan, tengok orang hujung sana, ya, kita boleh bagi belanja dia satu meja contohnya, ataupun seorang. Baik, itu yang kita bermain dalam kepala kita. Baik, untuk orang yang mindsetnya begini, dia keluar daripada rumah, maka Nabi sebut dalam hadis, Allah menghantar pada kita, ya, malaikat, 2 malaikat, dan 1 malaikat berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, berikanlah gantian pada setiap yang dikeluarkan. Maksudnya contohlah, ya, sebab kalau rakan penonton tak berapa nampak, ya, contohlah Dai Anas seorang jutawan contohnya. Amin ya Allah. Ya, amin ya Rabb. Contohnya Dai Anas, saya nak minta tolonglah bagi sikit bantuan pada saya. Mungkin saya jumpa dengan seorang bukan jutawan, dia dengar mungkin okeylah, saya beri RM10. Tapi kalau seorang jutawan atau billionaire, Dai Anas nak tolong saya, RM10 ke bagi? RM10,000 Mustahil RM10, ya, paling tidak RM10,000, memalukan dia. Maka Allah bukan billionaire, Allah memiliki segala benda, maka Allah boleh ganti sebanyak mana yang Allah nak. Jadi sebab tu Masya Allah, jadi itu yang malaikat doakan kepada kita yang setiap kali keluar daripada rumah. Dan sebab tu Nabi sebut dalam hadis, wallahu fi aunil abdi makana al abdu fi auni akhi. Allah akan sentiasa berikan kelongsong kepada kita pertolongannya selama mana kita berada dalam pemikiran untuk menolong orang lain. Jadi mindset kita. Dan yang kita takut satu lagi adalah orang yang keluar daripada rumah tetapi Allah tak payah tolong siapa, aku pun susah, aku pun teruk, aku dan ini, maka malaikat mendoakan untuknya di atas kekikiran dia dan berkiranya dia itu, maka ya Allah tahan untuknya, susahkan untuknya ya Allah, maka keluarlah daripada rumah setiap hari dia menjadi seperti hamba yang akan kita tengok cerita-cerita klasik tu kan, yang buat kerja tu kan, disebat dia tapi kerja slave, ya, golongan hamba abdi itu yang duk bawa sampan apa tu, ataupun permit buat letak tu, tapi kena sebat. Begitulah susahnya orang yang didoakan oleh malaikat yang sifatnya kikir, tak nak tolong orang, tak nak bantu orang, dia hanya hidup dalam dunia dia sahaja. Dia tak nak langsung tumpah pada orang lain, maka malaikat juga mendoakan kepada dia. Maka call to actionnya adalah, ya Allah, jadikanlah kami keluar daripada rumah setiap hari. Selepas daripada ini kita keluarlah untuk tolong orang, ringankan beban orang, bantu orang, mudahkan urusan orang. Apatah lagi mungkin rakan-rakan di pejabat-pejabat kita, ya, kalau itu mindset dia, Masya Allah, dia akan lebih efektif. Bukan hanya duduk untuk aku dapat gaji. Sebab itu hanya adalah mentaliti orang yang tangannya di bawah, dia tak dapat kemuliaan. Tetapi saat kita ada peluang, ini ruang aku nak tolong, aku nak mudahkan, maka dia letakkan darjatnya yang tinggi, maka Allah berikan kelebihan yang banyak. InsyaAllah, tabarakallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita. Teringat bila saya sebut erti hidup pada memberi pada bulan Ramadan lah. Pemberian tu Masya Allah luar biasa. Kalau sedekah ni mana RM1, RM2 Ustaz, jadi banyak. Sampai kalau di sekolah ataupun di rumah anak yatim ni bersusun beras Ustaz, sampai tak termakan. Ini antara perkara yang kita wajar teruskan walaupun keluar daripada bulan Ramadan. Momentum itu kita nak dapat, insya-Allah. Baik Ustaz dan juga sidang penonton, sedar tak sedar kita telah pun berada di penghujung siaran kita pada pagi ini. Seperti pantasnya masa berlalu tidak terasa, dan kita minta Ustaz sedikit sebagai pelan tindakan 3 perkara yang mungkin boleh dikongsikan sebagai pelan tindakan terakhir kepada para penonton untuk tajuk hadis dan amalan gantian lebih baik, Ustaz. Baik, kita menyebut tadi tentang Ummus Salamah, Ummul Mukminin, maka dekatkanlah kita dengan orang-orang soleh. Ya, sebab kata Syekh Ibrahim Khawas, di antara perkara yang akan menghidupkan hati manusia yang mati adalah mujalasatis salihin. Duduk bersama, baca apa yang ditulis, tinggal titip apa yang dititip kita ambil. Ini insya-Allah. Kemudian saya kira yang kedua, untuk kita mencapai, kita kena baca doa tadi dengan kefahaman. Ya, baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, spontan zikir tersebut baca dengan kefahaman. Dan yang terpenting saya kira dalam hidup kita tak capai sesuatu benda melainkan dengan mujahadah. Sebab tu Nabi tanya kepada Muaz ibn Jabal, apakah perkara yang mengangkat tinggi segala urusan? Maka Muaz bin Jabal berkata, kul bala ya Rasulullah, aku nak tahu. Maka kata Nabi, yang mengangkat segala urusan adalah jihad.
Kita takkan capai sabar kalau kita tak mujahadah. Kita takkan capai redha kalau kita tak nak bermujahadah dalam diri kita. Maka apa yang kita tahu, marilah kita letak untuk aku mahu untuk menjadi seorang sabar dan redha. Dan kita usaha untuk menjadi seorang yang mampu untuk sabar dan redha. Kerana sabar, redha yang wajib untuk kita takkan datang terbang kepada kita, mendapat anugerah teristimewa, tetapi dalam usaha kita. Maka sebab tu mujahadahlah saat kita rasa sakit, mujahadahlah untuk jangan mengeluarkan perkataan-perkataan tak baik daripada diri kita, dan mujahadahlah untuk redha memahami ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kerana akhirnya dari Anas ya, Allah Subhanahu wa taala akan panggil pada penghujung kehidupan kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, kata Allah. Allah tak panggil dah wahai manusia, wahai muslim, wahai mukmin, wahai muttaqin, wahai muhsinin. Allah hanya panggil pagi kita pada saat itu adalah wahai jiwa yang tenang. Siapa orang tenang? Yang pulang kepada Allah radiyatan mardiyah, redha dan meredai. Inilah perbincangan intipati daripada doa yang kita faham daripada hadis ini, insya-Allah. Insya-Allah. Dan seterusnya Ustaz, sebagai yang terakhir di pagi yang cukup dengan banyak keberkatan ini, kita duduk dalam majlis ilmu, kita minta Ustaz tutup dengan sedikit doa ringkas. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita kefahaman dan juga kebaikan, insya-Allah Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Ij'al ya Allah jam'an hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Jadikanlah ya Allah setiap yang berada dalam majlis ini mendapat rahmat kasih sayang dengan Engkau berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat ya Allah, kekuatan untuk kami amalkan apa yang kami bincangkan ya Allah. Angkat darjat kami di sisimu ya Allah, bersabar di atas apa ketetapan ketentuanmu ya Allah. Tuliskan setiap nama yang mendadah tangan saat ini ya Allah, namanya tertera dalam daftar pintu-pintu syurga-Mu ya Allah, terbuka buat kami ya Allah. Jauhkan kami daripada neraka jahanam. Angkatlah darjat ayah dan ibu kami ya Allah, kedudukan yang tertinggi di sisi-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang telah pun kita dengar dapat kita sama-sama amalkan dan juga sampaikan. Sekali lagi jazakallah khair diucapkan kepada panel undangan kita, Ustaz Zul Ramli Muhammad Rozali. Semoga Allah Subhanahu wa taala kurniakan kekuatan kepada Ustaz, dikurniakan afiat, keselamatan, kesejahteraan dunia dan juga akhirat. Dan esok sebagaimana biasa, jam dan juga waktu yang sama, Tanyalah Ustaz akan kembali bersiaran bersama dengan moderator Da'i Azrin dan panel Profesor Madya Dr. Muhammad Suki Osman untuk tajuk Fiqh Kepercayaan dan Amalan Kontroversi. Apakah amalan kontroversi yang bakal dikongsikan esok? Sama-sama kita nantikan siaran Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Terima kasih untuk tontonan anda pada hari ini. Ayuh sama-sama kita tangguh majlis kita, perkongsian ilmu kita dengan kafaratul majlis dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.